Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam pembelajaran Sains tahun 4 pada hari ini, kita akan mempelajari unit 5 iaitu sifat cahaya. Topik hari ini ialah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Mari kita lihat situasi berikut. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Besarnya saiz bayang-bayang ini. Kalau kita jauhkan lampu suluh dari objek itu, saiz bayang-bayangnya mungkin menjadi lebih kecil. Itulah hipotesis kita. Mari kita rancang dan jalankan eksperimen untuk menguji hipotesis ini. Mari kita lihat apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang melalui aktiviti eksperimen saiz bayang-bayang. Tujuan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Pernyataan masalah. Apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang? Daripada pernyataan masalah, kita membina satu hipotesis. Daripada hipotesis inilah kita membuat uji kaji ataupun eksperimen. Hipotesisnya ialah semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Maka daripada hipotesis kita boleh menentukan pemboleh ubah. Untuk pemboleh ubah ni dimanipulasi ataupun maksudnya pemboleh ubah yang kita ubah, iaitu jarak sumber cahaya dari objek. Manakala pemboleh ubah bergerak balas, iaitu keputusan atau pemerhatian yang akan kita lakukan. Di sini kita nak lihat perubahan saiz bayang-bayang, sama ada saiz bayang-bayang tu menjadi besar ataupun menjadi kecil. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan ialah jarak objek dengan skrin. Dimalarkan ni maksudnya tidak berubah, tetap. Maksudnya nanti kita akan lihat jarak objek dengan skrin kita tidak kacau. Kita biarkan saja objek itu dengan skrin. Yang kita ubah ialah jarak sumber cahaya ataupun lampu suluh. Dan yang kita akan lihat ialah saiz bayang-bayang. Murid perhatikan faktor sumber cahaya dari objek. Bagaimana ia mempengaruhi saiz bayang-bayang melalui video berikut. Perhatikan saiz bayang-bayang apabila sumber cahaya dijauhkan atau didekatkan dari objek. Apabila sumber cahaya jauh ataupun jarak antara objek dengan sumber cahaya bertambah, saiz bayang-bayangnya menjadi kecil. Apabila kita dekatkan jarak antara sumber cahaya dengan objek, saiz bayang-bayang menjadi lebih besar. Kita lengkapkan pernyataan berikut. Apabila jarak antara objek dan sumber cahaya bertambah, iaitu bertambah jarak antara objek dan sumber cahaya bertambah, maka saiz bayang-bayang akan berkurang. Apabila jarak di antara objek dan sumber cahaya berkurang ataupun dekat, saiz bayang-bayang bertambah. Baiklah, sebagai kesimpulan, apabila jarak objek dengan sumber cahaya bertambah ataupun semakin jauh, kita akan dapati saiz bayang-bayang akan
menjadi kecil ataupun berkurang. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat ialah semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Manakala jika kita dekatkan sumber cahaya dengan objek, iaitu jarak objek dengan sumber cahaya berkurang, maka kita dapat lihat saiz bayang-bayangnya bertambah. Jadi kita boleh membuat kesimpulan bahawa semakin bertambah jarak objek dengan sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Saiz bayang-bayang menjadi lebih besar jika jarak di antara sumber cahaya dengan objek lebih dekat. Bagaimanakah pula jika jarak di antara objek dengan skrin diubah? Rancang dan jalankan eksperimen. Baiklah murid-murid, untuk persoalan yang kedua, iaitu bagaimanakah pula jika jarak di antara objek dengan skrin yang diubah, rancang dan jalankan eksperimen. Okey, kali ini kita akan mengubah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, kalau eksperimen yang pertama tadi, kita ubah yang kita gerakkan ialah lampu sulur ataupun sumber cahaya yang kita gerakkan jauh dan mendekati objek. Tapi kali ini kita tetapkan sumber cahaya tersebut, dan yang kita gerakkan, yang kita ubah ialah objek yang kita ubah. Okey, mari kita lihat bagaimanakah perubahan saiz bayang-bayang jika objek yang kita gerakkan ke depan dan ke belakang mendekati dan menjauhi skrin. Okey, mari kita merancang satu eksperimen dengan menguji faktor jarak objek dengan skrin. Okey, jadi kita buat tujuan dia ialah untuk menyiasat hubungan di antara jarak objek dengan skrin dan saiz bayang-bayang. Pernyataan masalah, adakah jarak objek dengan skrin mempengaruhi saiz bayang-bayang? Maka kita membuat hipotesis, semakin bertambah jarak objek dengan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Baiklah, perhatikan bayang-bayang objek apabila objek digerakkan menjauhi skrin. Okey, apabila objek digerakkan menjauhi skrin, maksudnya jarak antara objek dan skrin bertambah. Okey. Kita perhatikan video. Perhatikan saiz bayang-bayang bertambah ya. Saiz bayang-bayang bertambah apabila jarak objek dari skrin bertambah. Bila kita dekatkan semula, saiz bayang-bayang berkurang. Dapatkah murid-murid menyatakan pemerhatian daripada penyiasatan itu tadi? Untuk gambar rajah yang pertama, kita dapati bahawa jarak antara objek dengan skrin adalah berkurang ataupun dekat. Dan perhatikan saiz bayang-bayang yang dihasilkan apabila jaraknya berkurang. Maka kita boleh katakan pemerhatian kita ialah saiz bayang-bayang berkurang apabila jarak objek dengan skrin berkurang. Sekarang kita perhatikan hasil pemerhatian yang kedua. Apabila kita tambahkan jarak menjauhi skrinnya, maksudnya jarak bertambah. Dan perhatikan saiz bayang-bayang yang terhasil.
pemerhatian kita ialah saiz bayang-bayang bertambah apabila jarak objek dengan skrin bertambah. Baiklah, sebagai kesimpulan, apabila jarak objek dengan skrin berkurang, semakin berkurang jarak objek dengan skrin, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Manakala jika jarak objek dengan skrin bertambah, kesimpulannya ialah semakin bertambah jarak objek dengan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Daripada penyiasatan yang telah kita jalankan tadi, dapatlah kita tentukan bahawa faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang ada dua, iaitu yang pertama, jarak sumber cahaya dari objek, dan yang kedua, jarak objek dengan skrin. Okey, sampai di sini saja pembelajaran pada hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami penerangan itu tadi. Selamat belajar.